Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung dengan tajuk yang seterusnya iaitu bab 5, hidupan liar di Malaysia bagi geografi tingkatan 3. Okey, jadi hari ini kita nak cerita pasal hidupan liar. Hidupan liar ni maksudnya dia bukan yang dipelihara atau dibela lah. Kalau dipelihara atau dibela macam lembu, kambing, kerbau, kucing, itu bukan hidupan liar. Kucing, anjing juga bukan hidupan liar. Hidupan liar ni maksudnya yang wujud secara semula jadi tanpa dipelihara oleh sesiapa sahaja. Tetapi mereka hidup secara sendirilah hidup, sama ada hidup secara berkumpulan ataupun hidup sendiri-sendiri. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu contohnya macam ni, harimau. Harimau ni adalah haiwan yang sangat garang, yang sangat ganas. Tapi harimau ni dia ada corak belang yang berbeza bagi setiap seekor binatang. Okey. Harimau A dengan harimau B mesti ada corak belang yang berbeza-beza dan unik. Jadi dia bertindak seperti cap jari manusia lah. Pada waktu malam, harimau boleh lihat sehingga 6 kali lebih tinggi daripada manusia. Pada waktu malam memang kita susah nak lari daripada harimau ni sebab mata dia sangat tajam. Okey, baik, kita tengok apakah itu. Kita lihat apakah itu hidupan liar di Malaysia. Hidupan liar ni ialah spesies haiwan liar atau burung liar. Sama ada yang dilindungi sepenuhnya atau yang dilindungi, vertebrata atau invertebrata, hidup atau mati, matang atau tidak matang, dan sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan dalam kurungan atau tidak. Sumber daripada Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Jadi kalau kita tengok gambar ni, ini adalah monyet Belanda. Kenapa dipanggil monyet Belanda? Sebab hidung dia besar macam orang Belanda. Sebab tu dipanggil monyet Belanda. Dan haiwan ni hanya terdapat di Malaysia, iaitu di Sabah, Sarawak khususnya lah. Okey. Baik, mari kita lihat apakah hidupan liar yang terdapat di Malaysia. Ada burung helang merah. Yang pertama ialah burung helang merah. Burung helang merah ni kita tak tahu dia punya populasi, belum ditemui. Habitatnya adalah di hutan Dipterocarpa, iaitu yang terdapat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan cara pemakanannya adalah carnivore. Okey, hanya makan haiwan lain sahaja. Tapi ni lebih kurang 1,100 hingga 1,500 ekor sahaja yang masih tinggal. Okey, habitatnya adalah di hutan tropika, iaitu di negara kita. Di Brazil dan sebagainya lah, yang berhampiran yang mempunyai iklim yang sama seperti negara kita. Okey, dia tersebar dengan sangat meluas ke seluruh kawasan hutan, iaitu dari hutan paya hingga ke hutan pegunungan rendah di semenanjung Malaysia. Cara pemakanannya adalah herbivore, iaitu hanya makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Harimau Malaya. Harimau Malaya ni adalah haiwan yang sangat handsome, yang sangat kacak, tapi dia sangat berbahaya. Di negara kita terdapat lebih kurang 250 hingga 340 ekor sahaja, yang mana habitatnya ialah di hutan Pama, hutan paya gambut, hutan gunung dan belukar kecil. Dia tersebar dengan meluas dari hutan paya hingga ke hutan pegunungan rendah di semenanjung Malaysia sahaja. Di Sabah Sarawak tiada harimau Malaya. Di semenanjung Malaysia juga yang ada pun hanya beberapa buah negeri sahaja yang masih ada, seperti di Kelantan dan Perak, di kawasan hulu hutan. Harimau Malaya ni adalah haiwan yang carnivore. Matahari atau beruang madu. Beruang matahari ni sangat cantik sebab dia ada collar berwarna putih atau kuning. Okey, tu collar tu bukan collar yang kita lihat ni, bukan tiruan yang kita lihat ni kan dekat gambar dia ni, ini bukan tiruan. Ini adalah semula jadi yang diciptakan oleh Tuhan, dan dia sangat cantik lah. Jadi kita tak jumpa data dia, yang mana beruang ini dia duduk dekat hutan tropika, iaitu kawasan hutan sehingga ketinggian kurang daripada 2,700 meter dari aras laut. Kalau kawasan banjaran tanah tinggi setinggi 1,000 meter kan, atau 1,500 meter seperti di Cameron Highland, Genting Highland, beruang ni masih banyak lagi boleh wujud dekat kawasan tersebut. Jadi beruang ni adalah
seekor yang omnivore. Omnivore ni maksudnya dia makan sebelah-sebilah. Dia makan tumbuh-tumbuhan dan dia juga makan haiwan lain. Penyu ni adalah haiwan yang sangat cantik. Di Malaysia kita ada penyu yang tercantik di dunia yang dipanggil penyu karah atau hawksbill turtle. Hawksbill turtle ni terdapat di Melaka, di negeri Melaka. Kerana penyu ni dia duduk dekat pantai-pantai yang terbuka, pantai berpasir dan pulau-pulau. Di Melaka, penyu akan turun bertelur di Pulau Upih. Tapi lebih kurang dalam 5 tahun kebelakangan ni, penyu dah tak mendarat dah di Melaka. Mungkin disebabkan oleh pencemaran. Kita rugilah sebab penyu di Melaka ni suatu masa dahulu adalah penyu yang sangat cantik di dunia lah, yang tercantik di dunia. Jadi penyu juga adalah seekor yang omnivore. Okey. Dugong. Dugong ni atau lebih dikenali sebagai lembu laut. Populasinya hanya 100 ekor je yang tinggal di negara kita. Dugong ni suatu masa dahulu sangat banyak di perairan negara kita lah. Jadi habitatnya adalah di padang rumput laut yang banyak seperti kawasan-kawasan rumpai ataupun marine dipanggil Taman Marine Negara. Lokasinya terdapat di perairan Johor seperti di Mersing kan, tempat-tempat yang sangat banyak padang rumput laut lah. Sabah dan Sarawak. Cara pemakanannya adalah herbivore, iaitu hanya makan tumbuh-tumbuhan rumpai laut sahaja. Enggang ni bukan hanya terdapat di Sarawak sahaja, malahan dia juga ditemui di semenanjung Malaysia. Seperti di Perak banyak, di Perak kan, di kawasan-kawasan tanah tinggi Sabah dan Sarawak memang banyaklah burung enggang. Kalau di Sabah dan Sarawak kita ada spesies burung enggang yang terbesar di dunia, iaitu kenyalang. Itu yang terdapat di negara kita. Okey, jadi enggang juga adalah seekor haiwan yang omnivore dan dia duduk dekat hutan tropika dan subtropika. Seluruh dunia ada burung enggang ni dengan warna yang berbeza lah. Kalau dekat India kan, kalau dekat Thailand, burung enggang ni ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Hari tu dekat Melaka pun ada kan 2 ekor sesat dekat atas dekat atas tiang elektrik. Konon-kononnya burung tu sesat daripada Sabah Sarawak kan. Tapi sebenarnya dekat semenanjung Malaysia, dekat Melaka juga ada spesies burung enggang yang menetap di sinilah secara semula jadi. Sumatera, Barat Sumatera ni dah hampir pupus. Populasinya hanya lebih kurang 30 ekor sahaja. Dan dikatakan tahun lepas atau awal tahun ini, Barat Sumatera yang terdapat di negara kita di semenanjung Tanah Melayu telah pupus sepenuhnya. Kalau nak cari badak ni hanya cari di Sumatera atau Borneo sahaja. Okey, habitatnya adalah di kawasan tanah rendah berbukit dan lembah. Contoh yang terdapat ni pada suatu masa dahulu kita ada di semua taman negara. Taman Negara Endau Rompin di sempadan antara Johor dan Pahang. Taman Negeri Royal Belum di Perak dan beberapa buah hutan simpan. Cara pemakanannya adalah herbivore, iaitu makan tumbuh-tumbuhan. Ada monyet Belanda. Monyet Belanda ni adalah monyet yang mula-mula sekali kita temui tadi. Okey, yang mana hidung dia sangat cantik seperti hidung orang Eropah. Di Malaysia lebih kurang 5,000 ekor sahaja yang masih ada dan monyet ni hanya terdapat di Borneo, iaitu Sabah Sarawak sahaja. Habitatnya adalah di hutan Dipterocarpa, hutan payu bakau dan hutan tanah rendah yang berdekatan dengan air dan sungai. Okey, jadi dekat mana kita nak jumpa monyet ni? Monyet ni banyak di negeri Sabah seperti di Sungai Kinabatangan, Sungai Kelias dan Sungai Sugut. Seterusnya dekat kawasan Sarawak pun ada, iaitu di Kuching Wetlands National Park. Okey, jadi dia adalah monyet yang omnivore. Okey, orang hutan ni adalah haiwan yang popular, yang mana populasinya hari ini lebih kurang 12,300 ekor sahaja. Habitatnya adalah di kawasan hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung. Okey. Jadi kat mana kita jumpa dia? Kebanyakan orang hutan berada di Lanjak and Timor Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Air dan Pusat Pemulihan Orang Hutan Sepilok. Orang hutan ni pada asalnya memang bukan pada asal lah. Orang hutan ni sekarang yang ada hanya di Borneo saja, iaitu di Sabah dan Sarawak. Dia punya populasi banyak di Sabah lah. Okey, seperti di Sepilok kan, banyak. Jadi orang hutan juga adalah haiwan yang omnivore.
Selanjutnya kita ada gajah pigmi. Gajah pigmi ni hanya terdapat di Sabah, iaitu di hutan di Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah. Okey, gajah ni sangat-sangat sedikit, populasinya hanya 1,500 ekor sahaja. Okey, dan uniknya gajah ni dia boleh berenang merentasi sungai Kinabatangan. Sungai Kinabatangan yang sangat luas tu dia boleh berenang daripada hujung tebing ke hujung tebing yang satu lagi. Okey. Okey, dah. Kita cerita pasal kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey. Di Malaysia. Baik, kenapa pentingnya hidupan liar di Malaysia? Dia ada banyak kepentingan lah. Antaranya seperti untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem, untuk pendidikan dan sebagainya. Baik, kita tengok satu persatu. Mengekalkan keseimbangan ekosistem di negara kita. Gambar ni adalah gambar daripada buku teks. Kita boleh lihat dia punya AR, Augmentation Reality daripada buku teks. Cara nak install pun ada ditunjukkan dalam buku teks kita lah. Jadi mudah boleh tengok. Keseimbangan ekosistem ni adalah penting supaya haiwan-haiwan ini dan juga hidupan-hidupan lain dia boleh bermandiri. Bermandiri maksudnya dia tak pupus lah. Masih boleh mengekalkan kelangsungan hidup secara langsung atau tidak langsung. Hidupan liar ni sebahagian daripada komponen siratan makanan. Kalau terganggu pada mana-mana, aras aliran tenaga akan terganggu menyebabkan ekosistem jadi tak seimbang. Okay, kalau aliran sangat terganggu, contohnya seperti haiwan karnivor sekunda tu telah pupus sepenuhnya, maka haiwan pengguna sekunda jadi banyak kan, haiwan pengguna primer jadi banyak, jadi sedikit, dan kawasan sawah padi juga akan mengalami perubahan. Mungkin hidupan-hidupan lain seperti lalang akan bertambah banyak. Ini contohlah. Sebab dia ada dia punya kesan dia. Kalau salah satu daripada kelas pengguna ataupun kelas pengeluar ni telah mengalami kerosakan, maka dia akan mengganggu aliran tenaga dalam rantai makanan atau siratan makanan kita. Jadi menyebabkan ekosistem tak seimbang. Haiwan-haiwan ini juga dia akan mengeluarkan bahan tinja ataupun najis dia lah kan. Dia berak. Jadi tinja yang keluar daripada haiwan tersebut akan berubah menjadi baja organik untuk membolehkan tumbuh-tumbuhan dalam hutan menjadi lebih subur. Okey, dan membesarlah menjadi hutan hujan tropika. Sebagai ekopelancongan, iaitu bagaimana untuk manusia boleh beriadah. Dan bila kita dah penat bekerja di bandar, kita nakkan keseronokan lah. Kita mahukan keriangan ataupun kita mahu bercuti. Ada orang yang suka melihat kepada ekosistem lah, dipanggil sebagai ekotourism atau ekopelancongan. Yang mana yang pertama sekali kita berpeluang untuk berinteraksi dan melihat hidupan liar lah. Okay, sama ada kita nak menaiki laluan kanopi, merentas hutan, contohnya seperti di Taman Negara Semilajau di Sarawak, ataupun kita nak membuat aktiviti menunggang gajah seperti di Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah, Pahang, ataupun kita nak melihat orang hutan di Sepilok, Sabah, di Pusat Konservasi Sepilok. Okey, selain daripada itu, dia juga penting untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Kita ada contohnya seperti Pusat Konservasi Hidupan Liar di Sungai Dusun yang khusus untuk tapir ataupun yang khusus untuk penyu di Segari, Perak. Jadi masyarakat kita tahulah kenapa pentingnya usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey, seterusnya dia juga boleh membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Contohnya orang tempatan boleh jadi pemandu pelancong di Sungai Kinabatangan kan. Tengok buaya, tengok gajah sedang berenang dan sebagainya. Di Sungai Kinabatangan tu ada banyaklah, boleh tengok monyet proboscis, ataupun boleh jadi jurulatih scuba, contohnya di Pulau Perhentian di Terengganu. Yang mana Pulau Perhentian di Terengganu ni adalah pulau yang sangat cantik, terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan, yang ada sangat banyak penyu, ada sangat banyak ikan-ikan marine, hidupan marine, terumbu karang dan sebagainya. Seterusnya boleh juga berlatih untuk jadi pengendali hidupan liar. Contohnya seperti di Langkawi Wildlife Park di Pulau Langkawi. Orang-orang tempatan juga diberi kepercayaan untuk bermain dengan buaya kan.
bermain dengan haiwan. Jadi jurulatih kepada haiwan lah. Ini yang biasa kita tengok kan, kalau pergi zoo kan ada orang main dengan burung, main dengan buaya. Itu semua adalah antara pekerjaan yang boleh diberikan kepada penduduk setempat di tempat tersebut. Seterusnya dia penting untuk pendidikan. Pendidikan yang pertama sekali penting sebagai R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan. Gambar ni adalah gambar daripada buku teks untuk surat 82 dan 83. Anda boleh layarilah untuk gambar yang lebih jelas. Jadi untuk penyelidikan dan pembangunan, kita boleh menubuhkan pusat pemeliharaan dan pembiakan spesies yang terancam, menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar, dan juga menjalankan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Dia nak kerjasama dengan siapa? Biasanya kita bekerjasama dengan pusat-pusat pengajian tinggi atau IPT di seluruh negara lah. Ada yang buat kerjasama dengan UKM, UPM dan sebagainya. Ini penting untuk penyelidikan dalam pendidikan kita. Yang kedua, kerjaya dalam bidang profesional, contohnya ialah veterina. Veterina ni adalah doktor haiwan. Dengan pengetahuan tentang hidupan liar, kita boleh lantik ataupun kita boleh buka peluang pekerjaan dalam sebagai seorang veterina atau penyelidik yang mengkaji tentang haiwan liar lah, seperti harimau, tapir dan sebagainya. Selain daripada itu, pendidikan juga bagi melestarikan alam sekitar. Contohnya kita buat program kita semula, pendidikan kita semula dapat memelihara dan memelihara alam sekitar dan menggalakkan inovasi dalam kalangan murid untuk memastikan teknologi yang lebih mesra alam. Supaya alam sekitar kita tidak cepat rosak. Seterusnya, untuk mendapatkan pengetahuan baharu dan tidak bergantung kepada dapatan dari negara lain. Ini contohlah, dekat Malaysia kita ada jumlah burung 1,200 lebih kan. Mamalia ada 440 spesies, reptilia ada 317 spesies, serangga ada lebih kurang 50 spesies, amfibia ada 47 spesies. Arachnida ni apa? Arachnida ni adalah laba-laba ataupun yang ada 4 pasang kaki, seperti kalajengking dan sebagainya. Ada 11 spesies. Di mana? Di Malaysia. Ni di Malaysia. Sebenarnya kita dapat mengekalkan dan melindungi biodiversity negara kita. Tahu biodiversity Negara kita juga dikenali sebagai negara mega biodiversity sebab negara kita mempunyai kepelbagaian bio yang sangat banyak. Ada beribu-ribu spesies burung, haiwan dan sebagainya. Jadi kita boleh memperkenalkan biodiversity dalam mata pelajaran seperti geografi dan sains bagi membolehkan murid mengenali spesies-spesies unik yang terdapat di Malaysia. Kita ada haiwan mamalia antara yang terkecil di dunia, haiwan mamalia antara yang terbesar di dunia. Kita ada beribu-ribu spesies serangga yang lain dan sebagainya lah. Yang data atas ni adalah yang dilindungi sahaja. Serangga ada beribu-ribu spesies di Malaysia. Amfibia seperti katak ada beribu-ribu spesies di Malaysia. Kita ada katak emas, kita ada katak belang-belang kan. Ada katak yang sangat beracun dan sebagainya. Contohlah. Selain daripada itu, kita juga boleh membawa pelajar untuk aktiviti mesra alam, menjaga alam ini seperti menanam pokok bakau dan sebagainya untuk mengekalkan biodiversity di kawasan Paya Bakau. Ataupun kita boleh buat lawatan ke kawasan hutan simpan bagi memberi maklumat kepada murid tentang kepentingan fungsi biodiversity dalam kehidupan. Ini adalah antara contoh kepentingan pendidikan hidupan liar di Malaysia. Kita tengok pula kepada kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Manusia juga memainkan peranan yang sangat tinggi dalam merosakkan alam sekitar kita. Contoh seperti dalam gambar ini, ini adalah gambar tumbuh-tumbuhan semula jadi yang dirosakkan untuk dibangunkan ladang kelapa sawit. Ini yang disediakan dalam National Geographic lah di Portugal. Tapi dia ambil gambar ni adalah gambar di negara kita. Ini adalah gambar di negara kita, ialah bagaimana hutan di kawasan Tanah Beralun, iaitu di kaki-kaki bukit, dibersihkan untuk dibangunkan ladang kelapa sawit. Contohnya yang pertama kita ada pembalakan. Pembalakan ni adalah aktiviti yang mana dia memusnahkan banyak habitat.
habitat ataupun tempat tinggal flora dan fauna akan musnah, menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan. Salah ni, apa ada point kat sini? Okey, permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakisan, dan tanah-tanah tadi dia akan masuk ke dalam sungai. Bila masuk ke dalam sungai, dia akan menyebabkan sungai menjadi cetek dan boleh berlaku banjir di kawasan tadahan hujan. Okey, sebenarnya kurangnya proses sejat perpuluhan. Apa itu sejat peluh? Sejat peluh ni adalah proses kalau bahasa Inggeris kita faham sebagai proses transpiration atau transpirasi, iaitu daun-daun pokok akan berpeluh mengeluarkan wap-wap air, akan mengeluarkan water vapor lah, ada banyak stoma kan, akan mengeluarkan wap-wap air. Jadi bila wap air dikeluarkan ke atmosfera, dia akan menyebabkan banyaknya kandungan air yang melembabkan udara kita dan menyejukkan udara sekeliling, menyebabkan suhu di sekeliling kita ni tidaklah begitu panas. Tetapi bila kurang sejat perpuluhan, karbon dioksida pula bertambah, menyebabkan suhu permukaan di negara kita ataupun di seluruh dunia secara amnya akan bertambah, menyebabkan berlakunya pemanasan global. Okey, tapi dalam soalan saya tak nak belajar jawab pemanasan global. Kita cerita pasal peningkatan suhu setempat. Okey, sebenarnya tanah menjadi tandus, iaitu tandus maksudnya nutrien menjadi sangat kurang disebabkan oleh adanya hakisan tanah dan tanih. Tanah dan tanih maksudnya benda-benda organik dan sebagainya akan mengikut air larian yang laju untuk pergi ke sungai, menyebabkan bahan-bahan organik yang ada kat tanah ni berkurang. Sebab itulah dia jadi tandus. Okey, pokok-pokok tak boleh nak hidup sebab dia jadi tandus. Selain daripada itu, hidupan liar akan diancam kepupusan. Okey, hidupan liar diancam kepupusan, maksudnya hidupan liar yang dulunya rumah je kat sini akan pupus. Okey, ataupun diancamlah hampir pupus. Macam contoh badak Sumatera di Semenanjung Tanah Melayu tadi telah pupus sepenuhnya. Yang ada pun hanya di pusat konservasi sahaja. Okey, kejadian banjir di kawasan mana? Di kawasan tanah rendah. Bila dia dah air larian dah banyak kan, dia akan membawa sekali tanah lanar dan sebagainya, menyebabkan sungai menjadi cetek. Bila sungai menjadi cetek, apa yang berlaku? Berlakulah banjir di kawasan tanah rendah dan boleh menyebabkan pencemaran di sumber air. Pencemaran sumber air, air menjadi keruh disebabkan oleh banyaknya tanah lanar yang mengalir masuk ke dalam sumber air kita. Okey, ialah pengkuarian. Pengkuarian ni adalah aktiviti untuk mengeluarkan bahan galian, terutamanya bahan biji atau pepejal lain yang terdapat di muka bumi, yang terdapat di permukaan, dalam permukaan kerak bumi. Dan bila kita nak mengeluarkan bahan-bahan tersebut, biasanya akan dilakukan proses letupan bongkar batu. Bila ada letupan bongkar batu, kawasan tu jadi bising lah. Bila dia bising, dia akan mengganggu hidupan-hidupan liar yang ada kat kawasan tersebut lah. Hidupan-hidupan liar dia akan tension, stress kan, dengan bunyi yang bising. Okey, dan bila kita buat pengkuarian, kawasan Lombong dia memerlukan kawasan yang besar. Okay, contoh ni, ini adalah feldspar atau batu lah. Kalau sebelum ni kita ada biji timah. Biji timah tu dia akan menyebabkan seluruh kawasan ini menjadi kawasan air, takungan air. Jadi hutan yang asalnya kat sini apa yang berlaku? Telah musnah. Bila musnah, berlakulah kemusnahan habitat hidupan liar dekat negara kita. Okey, kita cerita pasal pengkuarian lah. Habitat akan musnah. Bunyi bising daripada letupan tadi akan mengganggu ketenteraman hidupan liar. Okey. Kemudian pencemaran udara melalui habuk dan debu kering yang terampai di udara. Ini akan menyebabkan udara jadi tercemar. Hidupan-hidupan liar yang menghirup udara tercemar tersebut juga boleh menjadi sakit dan mati. Sebenarnya kita ada pencemaran air melalui air larian permukaan yang membawa debu dan kotoran ke sungai. Okey. Jadi air ni dia akan menyebabkan pencemaran air berlakulah melalui aktiviti pengkuarian. Okey, berlakunya banjir di kawasan yang rendah dan hidupan liar terpaksa menjadi habitat baharu untuk hidup dan juga lebih selamat. Jadi mereka perlu mencari makanan kan. Jadi mereka cari makanan, akhirnya jumpalah makanan banyak dekat kawasan kampung. Sebab itu gajah pun ada yang dilaporkan masuk dan merosakkan tanaman-tanaman penduduk kan. Ataupun monyet
Kan dekat Melaka sekarang tengah heboh tentang seekor haiwan yang dipanggil babi kan. Babi hutan sangat banyak masuk ke kampung-kampung kan, dan menyebabkan berlaku pertembungan antara manusia dan hidupan liar. Okey. Ini yang berlakulah hari ini disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri. Ialah pembinangan empangan. Empangan contoh macam gambar ni adalah empangan bakun yang disiapkan pada tahun 2007 atau 2009. Dah lupa dah. Jadi empangan bakun ni adalah empangan yang sangat besar di pedalaman Sarawak, iaitu di sungai Batang Air dengan sungai apa satu lagi? Sungai Lipas, macam itulah nama dia kan. Jadi dia telah menyebabkan kawasan hutan seluas negara Singapura telah berubah landscape-nya menjadi air. Apa yang berlaku? Beribu-ribu hektar hutan telah musnah, berubah menjadi kawasan empangan ataupun berubah menjadi kawasan sumber air lah, berubah menjadi tasik. Empangan bakun ni adalah empangan yang tertinggi di dunia, empangan buatan manusia yang tertinggi di dunia. Berapa ribu meter dari aras laut. Jadi dia menyebabkan berlaku kemusnahan hutan yang besar-besaran. Okey, habitat hidupan liar musnah lah. Kan? Bila habitat hidupan liar musnah, keseimbangan ekosistem dan rantai makanan akan terjejas. Ini yang berlaku dekat kawasan empangan. Malaysia ada beberapa buah empangan yang besar. Kita ada empangan Kenyir di Terengganu yang sangat besar kan. Sangat besar, empangan buatan yang sangat besar lah. Dan ada banyak lagi empangan lain untuk hidroelektrik dan sebagainya, seperti di Perak, okay, di Pahang dan sebagainya. Pertanian juga menyebabkan kemusnahan hidupan liar. Okay, kawasan hutan yang diteroka dan digantikan dengan tanaman seperti ketar dan sawit menyebabkan perubahan landscape asal. Okay. Dahulu kawasan ni semua adalah hutan. Kini semua adalah hutan, tapi hari ini telah berubah menjadi kawasan ladang sawit. Okay. Jadi dia akan menyebabkan rantai makanan dalam ekosistem terganggu sebab ada haiwan hanya makan pokok-pokok tertentu. Bila pokok tu semua dah jadi sawit, haiwan tu tak dapat makan dan dia boleh menyebabkan haiwan itu pupus. Okay. Jadi bila pokok-pokok telah digantikan dengan kelapa sawit, dia akan menyebabkan kemusnahan habitat hidupan liar. Dan seterusnya kualiti tanah akan merosot sebab pokok-pokok yang ditanam ni dia menggunakan nutrien dengan sangat banyak, menyebabkan kualiti tanah organik yang asal, iaitu tanah yang asal tadi telah merosot. Dan hidupan liar yang terdapat di kawasan akuatik ataupun hidupan air yang terdapat kat kawasan tersebut akan turut terjejas sebab baja dan racun yang digunakan akan dibawa oleh air larian permukaan masuk ke dalam sungai dan mencemarkan sungai, menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang terdapat di dalam air akan mati dan pupus. Ini juga antara perkara yang menyebabkan hidupan liar di Malaysia terjejas, iaitu pengangkutan dan perhubungan. Contoh macam jaringan pengangkutan kita buat di kawasan tanah tinggi ni, seperti di Karak kan, kita ada buat highway yang merentasi negeri, yang merentasi kawasan tanah tinggi. Dia menyebabkan penebangan hutan yang luas untuk buat highway. Habitat hidupan liar akan terganggu, menyebabkan hidupan liar bertindak menjadi habitat yang baharu. Dia melintas daripada kawasan sini, dia melintas, katalah dia melintas pergi ke sana, dekat tengah jalan ni dia kena langgar kan, akhirnya mati. Jadi hidupan liar banyak yang mati dilanggar oleh kenderaan semasa melintas. Okay. Selain daripada itu, pengangkutan udara juga memerlukan kawasan yang luas untuk dibina lapangan terbang. Lapangan terbang ni tak boleh buat dekat kawasan yang ada gunung ganang kan, dia mesti kawasan yang rata. Kawasan hutan yang rata, katalah macam ni kan, kawasan hutan ni semua rata, diratakan untuk dijadikan lapangan terbang. Beribu-ribu hektar musnah. Itu yang berlakulah untuk pengangkutan dan perhubungan. Contoh macam dalam berita ni ialah seekor gajah. Okay. Abot rambai bantu perkhidmatan pindah gajah mengamuk di kampung Dendong. Okay. Ini dijeli di Kelantan. Gajah ni mengamuk dekat kampung dan kita berjaya pindahkan semula ke Kuala Terengganu lah, Taman Negara Terengganu, untuk dia hidup secara sendiri. Maksudnya kenapa
gajah ni datang mengamuk dekat kampung, kan, merosakkan tanaman-tanaman manusia di kampung-kampung kita. Ini disebabkan oleh dia punya habitat asal dia telah musnah. Sama ada dia musnah disebabkan dibuka ladang atau empangan. Okey, itulah yang berlaku dekat negara kita lah. Okey, baik. Kita tengok usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Okey, jadi ada banyak usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia. Kalau kita cerita pasal usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar di Malaysia, kita biasa cerita pasal langkah-langkah untuk menangani ataupun cara-cara untuk menangani masalah kepupusan hidupan liar di Malaysia. Okey, baik. Pertama kita tengok dulu, kalau kita cerita pasal langkah-langkah untuk menangani masalah kepupusan hidupan liar ni, kita ingat pada Koprap TNHS. Okey, benda lah tu kan. Ingat 3 pun dah cukup lah untuk markah penuh. Tapi kalau kita nak belajar pasal benda alam sekitar ni, kita kena tahu semua lah kan. Okey, KUP ialah kempen alam sekitar, undang-undang dan juga pendidikan alam sekitar. KR ialah Research and Development atau pembangunan dan penyelidikan R&D. EIA ialah Environment Impact Assessment ataupun Assessment Impak alam sekitar. Pusat Konservasi, Taman Negara dan Hutan Simpan. Dia ada perbezaan. Nanti kita tengok apa perbezaan antara Pusat Konservasi, Taman Negara dan Hutan Simpan. Okey, baik. Ini satu persatu. Yang pertama sekali ialah kempen kesedaran alam sekitar. Kempen ni kita buat untuk memberi penerangan dan kepahaman kepada masyarakat tentang isu yang berkaitan dengan kepupusan haiwan. Okey. Dekat Malaysia ni kita beruntunglah sebab kita ada banyak NGO dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang turut serta dalam kempen kesedaran berkaitan dengan masalah kepupusan hidupan liar di Malaysia. Contohnya kita ada kempen Save the Day, iaitu nak selamatkan penyu dan harimau di Malaysia. Kita ada Save Our Turtle, Save Our Harimau Malaya. Okay, kempen We Hak Tapir yang jalankan, boleh kata saban tahun ada kempen We Hak Tapir. Kita tak pergi peluk sendirilah kan. Nak peluk boleh, tak ada masalah. Tapi dia hidupan liar yang sangat-sangat terkawal lah. Okay, takut kita mencederakan tapir. Tapir mencederakan kita tak apa, kita ada hospital kan. Tapi kalau kita mencederakan tapir, siapa nak rawat dia kan? Okay, kempen kurangkan penggunaan beg plastik dan hari tanpa beg plastik dijalankan. Melaka adalah antara negeri yang memulakan kempen hari tanpa beg plastik ataupun tanpa beg plastik terus. Okay, tapi hari ni kita dah ada balik beg plastik, tapi kita gunakan beg plastik yang terbiodegradasi di Melaka lah. Okay, Hari Tenggiling Sedunia yang disambut setiap 2 tahun atau 3 tahun, sebab tenggiling ni adalah haiwan yang paling teruk mengalami penurunan atau kepupusan. Okay, dalam masa 10 tahun ini, populasi tenggiling berkurangan sehingga 80% disebabkan tenggiling ini dimakan oleh sesetengah orang, dan dikatakan tenggiling inilah punca coronavirus 2019 yang berlaku sekarang ini tersebar sebab orang makan dia kan, dekat sisik dia ada virus tersebut. Itulah, kita jangan makan hidupan tersebut. Okay, tenggiling ni kalau kita jual ataupun kita makan, bermaksud kita telah melanggar Akta Hidupan dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Okay, nanti kita tengok kan. Okay, kita tengok apa itu akta-akta tersebut lah. Baik, dan daripada tu kita ada kempen ini. Kempen ini dilaksanakan oleh World Wildlife Foundation, suatu NGO yang terdapat di seluruh dunia. Okay, terutamanya di Malaysia. Perhilitan ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Stesen siaran raya dan televisyen macam TV1, TV2, Astro Awani dan sebagainya. Pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MBMB, Majlis Perbandaran Alor Gajah, MPAG dan sebagainya lah. Okey, baik. Sertanya ialah penguatkuasaan undang-undang. Okay, U ialah undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa seperti Perhilitan dan Jabatan Alam Sekitar perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan untuk memastikan hidupan liar tidak dibunuh dengan sewenang-wenangnya dengan mengenakan dendaan seperti saman dan penjara. Ini contoh jawapan ni. Awak boleh jawab kalau fakta dia penguatkuasaan undang-undang. Ini adalah huraian dia lah. Okay, dan ni contoh. Contoh mesti nyatakan apa nama akta dengan tahun dia. Contoh,
Undang-undang yang boleh dikuatkuasakan ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Pindaan 1985, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1976, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Jadi akta ni kalau kita jawab dalam soalan mesti nyatakan tahun. Awak hafal satu atau dua akta cukup lah kan. Contoh kita hafal Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Cukup. Tak perlu nak hafal sampai 20 jenis akta yang terdapat kan. Okey. Satu pun cukup untuk kita jawab. Tapi untuk pemahaman awak kena tahu semualah. Okey. Jadi kita kena nyatakan dendaan. Kenakan dendaan seperti saman dan penjara. Siapa yang nak denda? Bukan orang personal bukan kita Kalau awak jawab soalan kita mesti mendenda, tak boleh sebab kita tak ada autoriti untuk mendenda orang lain. Yang mendenda ni seperti pihak berkuasa, perhilitan dan jabatan alam sekitar. Okey, jawab macam tu baru dapat markah. Okey, kena ingatlah benda-benda macam ni sangat penting. Baik, ni contoh Ni laporan rampasan bahagian-bahagian ataupun haiwan-haiwan liar yang diseludup daripada negara kita. Contoh, dalam masa 10 tahun ada 56 kes rampasan yang melibatkan harimau. Okey, terdapat 185 bahagian atau organ haiwan beruang madu atau beruang matahari. Okey. Ular dan sebagainya, reptilia, ular kan, biawak. Ni semualah kan, biawak pun sama juga. Sebenarnya kita tak boleh tangkap dan makan biawak sewenang-wenangnya. Hanya golongan yang tertentu sahaja yang diberikan kebenaran. Okey. Selain itu gading gajah. Ni pun sama juga. Gading gajah, dekat Malaysia, dekat Semenanjung kita ada gajah. Gajah-gajah ni juga gading dia dicuri ataupun diburu untuk mendapatkan gadingnya sahaja. Gading gajah ni dia bukan buat apa pun, dia buat perhiasan sahaja, tapi harga perhiasannya sangat mahal lah. Satu gading gajah ni yang dia buat hiasan ni boleh mencapai sehingga 10,000, mungkin 100,000 ringgit lah harganya. Okey, ni tenggiling. Dalam masa lebih kurang 12 tahun, 11,000 tangkapan telah dibuat lah. Okey. Jadi tenggiling ni pun sama juga. Dia adalah haiwan yang sangat pupus Sangat susah dah sekarang nak cari tenggiling. Dulu banyak, sekarang dah sangat-sangat sukar untuk dilihat. Okey. Baik, sebenarnya gambar yang sebelah ni ialah seorang wanita ni. Ini siapa ni? Ini adalah seorang artis. Ini adalah Zarit Sofia. Artis sama ada pelakon atau penyanyi, saya dah lupa dah. Dia ditangkap sebab memiliki beruang madu dekat apartmen dia. Suatu hari tiba-tiba beruang ni munculkan kepala menyebabkan orang-orang yang berada di sekeliling rumah dia takut, buat laporan. Rupanya dia adalah beruang matahari. Apa yang berlaku dengan Zarit Sofia ni? Dia didakwa dan dia didenda. Okey, ini contohlah. Okey, ini adalah berita daripada Berita Harian Plus, iaitu berkenaan dengan sayangi 272 spesies hidupan liar negara yang dilindungi sepenuhnya. Mari kita lihat sama-sama. Contohnya mesti contoh subjek lah. Contohnya diajarkan dalam subjek sains dan geografi. Itu contohlah. Jadi yang pertama sekali, bila kita buat pendidikan alam sekitar, kepentingan pendidikan alam sekitar ni, kita akan dapati murid lebih memahami konsep pembangunan lestari. Okey. Pembangunan lestari, murid juga akan mengutamakan alam sekitar dalam sesuatu tindakan. Murid-murid kita tidak lagi membuang sampah sewenang-wenangnya dan sebagainya. Contohnya, murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan seperti gotong royong dan sebagainya untuk membersihkan alam sekitar. Murid akan lebih peka dan perhatian mengenai alam sekitar. Murid akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan isu-isu alam sekitar, dan murid bermotivasi untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, ini yang pentingnya pendidikan alam sekitar di Malaysia. Contoh, kalau kita nak jadikan dia sebagai jawapan, kita boleh tulis faktanya ialah pendidikan alam sekitar. Iaitu pendidikan alam sekitar yang boleh menyedarkan murid tentang kepentingan memelihara dan memelihara hidupan liar supaya murid
terlibat dengan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang boleh melindungi hidupan liar. Contohnya, pendidikan alam sekitar diajarkan dalam subjek geografi dan sains. Tu saya ada contoh lah tu. Alright, baik, kita seterusnya ialah penyelidikan dan pembangunan atau research and development, pihak perkhidmatan, universiti dan pihak-pihak yang terlibat dengan pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan liar boleh melakukan penyelidikan dan pembangunan untuk memantau perkembangan haiwan dan memastikan spesies haiwan terancam boleh bermandiri. Okay, ini contoh jawapan lah. Contoh jawapan. Faktanya ialah R&D, penyelidikan dan pembangunan. Huraiannya ialah yang disebut tadi, perkhidmatan, universiti, NGO dan sebagainya. Jangan cakap kita penyelidikan dan pembangunan, kalau awak jawab saya akan memelihara dan memelihara, tak boleh. Jawapan tersebut tidak boleh diterima sebab kita tiada autoriti untuk membuat R&D sendiri. Okay, R&D ni biasa dilakukan oleh Jabatan Penelitian, NGO dan universiti. Okay, sekolah pun tak boleh, tak tepat lah. Contohnya ialah kajian tentang perilaku tapir oleh Malay Tapir Conservative Centre MTCC. Okay, di Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun Selangor, dan diagnosis oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Universiti Malaysia Sabah terhadap buaya yang disakiti. Buaya yang sakit di tuaran Crocodile Farm, iaitu di negeri Sabah. Baik, seterusnya ialah EIA ataupun penilaian impak alam sekitar. Penilaian impak alam sekitar ataupun Environment Impact Assessment ialah kajian untuk mengenal pasti, meramal, menilai dan memberitahu maklumat tentang kesan alam sekitar akibat daripada satu projek pembangunan yang dicadangkan dan mempericikan langkah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar sekiranya projek tersebut diluluskan dan diimplementasikan. Okey, sumber Jabatan Alam Sekitar 2007. Jadi, dengan adanya EIA, setiap projek-projek pembangunan baru yang dicadangkan mestilah tidak merosakkan alam sekitar dengan teruk lah. Jadi kita boleh menjayakan projek tersebut dalam masa yang sama alam sekitar masih lagi dapat dilestarikan. Ini dipanggil sebagai pembangunan mapan. Jadi boleh jadi kita punya jawapan juga kalau dalam peperiksaan. Selanjutnya kita ada Pusat Konservasi dan Taman Negara. Apa beza dia? Pusat konservasi ni adalah pusat yang ditubuhkan untuk sesetengah ataupun khusus kepada satu-satu hidupan liar lah. Contohnya macam Pusat Konservasi Kuala Gandah untuk gajah kan. Di Sungai Dusun Selangor tu untuk tapir, dekat Sepilok untuk orang hutan dan sebagainya. Pusat konservasi ditubuhkan kita yang wujudkan lah. Taman negara pula ialah kawasan semula jadi yang dilindungi. Yang mana taman negara ini di bawah kelolaan negara ataupun Persekutuan Negara Malaysia lah. Di bawah kelolaan Kerajaan Malaysia. Itu dipanggil Taman Negara. Taman Negara melibatkan habitat semula jadi bagi kebanyakan spesies hidupan liar di Malaysia. Di Taman Negara ni ada banyak kekangan, ada banyak perintah atau akta yang mesti diikuti. Okay, contohnya macam tak boleh membakar secara berleluasa. Mesti kalau kita nak buat unggun api atau nak membakar sesuatu, ada tempat-tempat khusus sahaja. Tak boleh sewenang-wenangnya. Okay, tak boleh patahkan ranting yang hijau dan sebagainya lah. Ini adalah antara yang terdapat di Taman Negara. Okay, seterusnya kita tengok antara pusat konservasi dan taman negara yang terdapat di negara kita Malaysia. Okay, daripada atas kita ada Pusat Konservasi Tuntong Bukit Pinang di Kedah. Okay, kalau kita jawab soalan mesti jawab lengkap lah. Apa dia? Pusat konservasi apa? Tuntong ke? Kan? Pusat konservasi hidupan liar dan Pusat Penyelamat Hidupan Liar Sungai Perak. Okay, mesti ada dia punya nama penuh lah. Pusat Konservasi Tuntong Bukit Pinang Kedah. Kita untuk Tuntong. Yang dekat sungai ni dia ada lebih daripada satu jenis hidupan liar. Jadi dia lebih kepada Pusat Hidupan Liar, Pusat Konservasi Hidupan Liar dan Pusat Penyelamat Hidupan Liar Sungai di Perak. Okey. Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun Selangor, Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang, Pusat Konservasi Hidupan Liar Jenderak Selatan di Pahang juga. Okey, Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang, okey, di Terengganu. Tempat Pendengar Hidupan Liar Samunsam di Sarawak. Tempat Pendengar Hidupan Liar Lanjak Intimau di
Sarawak juga. Okey, sini Sarawak ni. Okey, kalau dekat Samunsam ni berhampiran dengan Kuching kat sini. Dan satu lagi Lanjak Antimau ni adalah di sempadan dengan Kalimantan. Okey, ada dua tempat yang berbeza lah, jauh sebenarnya ni. Kalau ikut perjalanan tak boleh sampai dengan jalan darat ni kalau dekat H. Okey, dekat Lanjak Antimau ni tak boleh melalui jalan darat, kena lalu sungai, sangat jauh. Okey, ni kita ada pusat konservasi Lembangan Maliau di Sabah. Okey, kat sini ini adalah tempat yang kontroversi sebab dia ada arang batu yang sangat besar di dunia. Okey. Kemudian kita ada Sepilok. J ni Sepilok dekat Sabah. Okey. Kita ada Kinabatangan K, dan L ialah Pusat Konservasi Lembah Danum di Sabah. Okey, ni semua adalah kawasan-kawasan yang dipanggil pusat konservasi lah. Taman negara pula ialah habitat semula jadi yang dilindungi. Okey, yang pertama kita ada Taman Negara di Pahang. Okey, negeri Pahang nombor 1 sini. Iaitu di sempadan antara Pahang, Kelantan dan Terengganu. Tapi dia berada di Pahang lah. Yang kedua Endau Rompin. Taman Negara Endau Rompin ni di antara Pahang dan Johor. Okey, ni Taman Negara ni masuk hutan semula jadi lah. Spesies ataupun habitat semula jadi dia, tak boleh dibangunkan apa-apa pun. Okey, yang ketiga kita ada Taman Negara Tanjung Datu dekat Sarawak. Okey, kat sini dekat ujung kali Tanjung Datu. Okay, yang keempat kita ada Bako di Sarawak. Yang kelima ialah Taman Negara Similajau. 6 Niah. 7 Bukit Lambir. 8 ialah Luagan Bunut. 9 di Gunung Mulu. Okey, ini semua yang terdapat di negeri Sarawak. Negeri Sabah dan Sarawak ni adalah kawasan tanah tinggi dan juga kawasan hutan hujan tropika yang sangat luas. Sebab tu dia sesuai dijadikan taman negara lah. Okey, dan Sabah dan Sarawak ni juga dan juga Pulau Borneo secara umumnya dipanggil sebagai dipanggil sebagai jantung dunia. Okey, Pulau Borneo ni juga dikenali sebagai jantung dunia sebab boleh dikatakan hampir 30% daripada oksigen yang dikeluarkan ke seluruh dunia ni berasal daripada Pulau Borneo. Banyak tau, 30% tu kira banyak lah. Okey, kemudian di Sabah nombor 10 kita ada Taman Negara Banjaran Kroker. Okey, dekat dengan Gunung Kinabalu. Okey, 11 ialah Taman Negara Kinabalu, betul-betul dekat Gunung Kinabalu. Yang 12 ialah Taman Negara Pulau Penyu di Pulau Penyu lah, dekat Sabah, utara timur Sabah ni. Okey, baik. Jadi ada banyak lah kita cerita pasal ni kan. Okey, baik. Yang tak kita cerita pasal bagaimana kita nak bangunkan hutan simpan. Apa beza antara hutan simpan dengan taman negara? Hutan simpan ini adalah di bawah kelolaan negeri. Okey, negeri masing-masing. Okey, yang pertama hutan simpan ni di bawah kelolaan Jabatan Perhutanan Negeri masing-masing lah. Contoh kat Melaka kita ada hutan simpan Taman Botanikal Aikro, Sungai Udang dan Tanjung Tuan. Adalah antara beberapa buah hutan yang terdapat di negeri Melaka lah. Okey, hutan simpan merupakan kawasan hutan yang diwartakan untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Pokok di kawasan hutan ini tidak boleh ditebang kerana dilindungi oleh Undang-Undang di bawah Akta Perhutanan Negara 1984. Okey, iaitu Akta 313. Baik, ini adalah antara kawasan-kawasan hutan simpan yang terdapat di seluruh negara lah. Macam di Melaka kita ada Taman Botanikal Aikro, hutan simpan di Sungai Udang dekat kawasan hutan Perca, dan juga yang dalam gambar ini adalah di Tanjung Tuan yang terletak di rumah menara api Tanjung Tuan tu. Tanjung Tuan ni kalau kita nak pergi ke tempat dia dengan menaiki kereta, kita tak boleh masuk daripada negeri Melaka lah. Kita kena masuk ke Negeri Sembilan dahulu baru boleh sampai ke Tanjung Tuan. Sebab dia berada jauh di tengah-tengah Negeri Sembilan lah. Tapi kalau ikut jalan laut memang tak ada masalah kan. Kita akan terus sampai ke Tanjung Tuan daripada negeri Melaka. Okey, jadi ini adalah semua yang berkaitan dengan bab 5. Apa yang kita akan buat, saya akan berikan tugasan dalam bentuk kolaborasi.
di Microsoft Teams Collaboration Notebook. Siapa yang ada komputer boleh gunakan komputer. Siapa yang ada telefon bimbit, kita masih lagi boleh gunakan telefon bimbit untuk membuka Microsoft Teams dan OneNote. Okey, ikut sahaja saya punya panduan untuk membuat kolaborasi di OneNote lah. Okey, maksudnya kita akan ada kumpulan-kumpulan kecil. Satu kumpulan dalam 6 ke 8 orang. Okay, mungkin kita akan buat ikut kelas. Jadi saya akan sediakan ini dalam masa mungkin dalam sehari 2 daripada sekarang lah. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kita akan cuba menyelesaikan masalah sama seperti yang dihadapi di negara kita lah. Okey, jadi saya akan berikan tugasan tersebut dan kita akan buat bersama-sama mengikut kelas masing-masing. Okey, jika ada sebarang pertanyaan atau soalan, okey, boleh terus sahaja bertanya kepada saya di Microsoft Teams ataupun boleh WhatsApp peribadi secara personal. Tapi saya tak janji boleh balas dengan cepat lah. Okey, saja. Sekian dahulu daripada saya. Saya harap tajuk hidupan liar ini sangat mudah dan kita boleh faham sepenuhnya. Seterusnya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebab tajuk hidupan liar ni bukan sekadar penting untuk peperiksaan sahaja, malahan dia sangat penting supaya kita jadi orang yang concern terhadap hidupan liar. Supaya generasi kita akan datang, mana tahu kan besok 30 tahun daripada sekarang bila kamu dah tua, dah ada anak, dah ada cucu, kehidupan liar seperti panda pula. Kat Malaysia tak ada panda kan? Kehidupan liar seperti tapir, seperti harimau Malaya masih wujud secara semula jadi. Kita masih lagi boleh kenalkan dengan anak cucu kita haiwan-haiwan tersebut secara semula jadi. Okey, anak saya main burung ni. Okey, ini bukan semula jadi, ini adalah pakai bateri. Alright. Jadi diharapkan kita semua boleh jadi orang yang peka terhadap alam sekitar kita, dan kita juga peka terhadap kehidupan liar yang terdapat di negara kita. Saja. Sekian, terima kasih.